Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, sekali lagi kita berjumpa dalam satu program khas yang dinamakan sebagai Telagah. Program ini kita adakan bersempena dengan pemilihan UMNO tahun 2013 ini, dan kita menjemput ke studio beberapa orang calon dan juga pakar-pakar penganalisa politik untuk sama-sama membincangkan tajuk-tajuk yang ada kaitan langsung dengan pemilihan UMNO 2013 ini. Malam ini dalam Telagah kita diraikan oleh dua tetamu yang diundang khas datang ke studio pada malam ini. Yang pertama di sebelah kanan saya ialah sahabat dan kenalan saya yang sudah begitu lama sebenarnya, Tan Sri Abdul Rahim Tan Bicik. Sebagaimana tuan-tuan perempuan sedia maklum, orang yang tidak perlu diperkenalkan lagi, yang telah menjawat jawatan Ketua Menteri Melaka 12 tahun setengah. Dia bagi tahu kami tadi, dan kemudian tu terlibat banyak dalam hal mengenai membangunkan negeri Melaka, membangunkan Malaysia, bukan saja di peringkat negeri tetapi juga di peringkat negara dan juga di luar peringkat negara. Dan penglibatan dalam Gabim misalnya sudah pun diketahui umum bagaimana beliau telah mencongkil bakat-bakat, bagaimana beliau telah mengutarakan, mengkedepankan muka-muka usahawan-usahawan Melayu Bumi Putra terutamanya untuk bersama berkecimpung dalam dunia usahawanan. Dan di sebelah kiri saya ialah saudara Azizan Abdul Majid, seorang pakar IT, pakar telekomunikasi, bukan saja berpangkalan dalam negeri ini, bahkan menjelajah ke luar negara di sana, biasa ke Jepun, biasa ke Australia, biasa ke Amerika dan sebagainya. Bertindak sebagai konsultan, bukan saja dalam bidang ICT, tapi dalam bidang pengurusan, dalam bidang kemanusiaan, program-program yang dijalankan di peringkat negeri, nasional dan juga internasional. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tidak mahu memanjangkan bicara lagi. Saya terus nak pergi kepada yang berbahagia Tan Sri. Tan Sri, setiap kali diadakan perhimpunan agung UMNO ni, saya dapati sambutan ataupun attention yang diberikan sama ada di Malaysia, sama ada di luar Malaysia begitu hebat sekali. Bahkan kalau kita lihat tiap-tiap kali diadakan pemilihan misalnya ataupun persidangan UMNO, kita dapati wartawan-wartawan daripada seluruh dunia dan membanjiri biasanya PWTC dan sebagainya. Tan Sri boleh menerangkan dengan pengalaman Tan Sri yang begitu lama dalam pergerakan UMNO ini misalnya, kenapa pemilihan UMNO ini menjadi tarikan bukan saja di Malaysia, bukan saja di Asia, bahkan di seluruh dunia, menarik, berminat dengan pemilihan UMNO ini? Saya berpendapat bahawa UMNO adalah satu parti yang agak mempunyai akar tunjang yang begitu mendalam dalam senario politik Malaysia. Merupakan satu parti induk, parti yang mendukung Barisan Nasional, dan parti yang bertanggungjawab membuat dasar-dasar yang menentukan masa depan destiny dan juga destiny negara kita dan rakyat. Kerana itu peranannya amat luas, amat besar. Jadi dipandang penting bukan saja oleh kelompok-kelompok domestik tetapi masyarakat regional dan juga masyarakat internasional memberi perhatian yang serius terhadap apa yang akan diperkatakan oleh UMNO dan apa yang akan digubal sebagai dasar oleh UMNO pada masa yang akan datang. Dan kita tahu bahawa Barisan Nasional telah memerintah negara kita sejak kemerdekaan yang lalu, Datuk, 56 tahun. Parti ini agak unik sedikit sebab yang segenerasi dengannya parti-parti besar dan hebat seperti Golkar, Revolution Party of Mexico, Parti Kongres India, Parti Liberal Jepun, Parti Kuomintang di negeri China pernah mengalami keruntuhan sejak mereka dapat kuasa pada negeri-negeri masing-masing, tetapi alhamdulillah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat UMNO sejak penubuhan oleh Allahyarham Datuk Onn Jaafar 1946. Dan apabila kita mencapai kemerdekaan 1997 sampai sekarang, alhamdulillah, krisis demi krisis, keupayaan UMNO untuk mengatasi krisis ini adalah satu perkara yang amat menakjubkan, dan dia boleh melalui senario yang agak luar biasa, melalui satu laluan sejarah yang agak kritikal dan sebagainya. Berakhir hari ini kita lihat daripada Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra sehingga Datuk Seri Najib ini, nampaknya kestabilannya
sebagai satu parti pemerintah menjadi satu satu kekuatan kestabilan Malaysia saya rasa hari ini dan maknanya Tan Sri sudah tentulah dari segi kekuatannya krisis demi krisis dapat dilalui, bahkan bukan sahaja dilalui, begitu badainya, ombaknya yang begitu besar dan kecil dan sebagainya, dan sudah ada mesti ramuan daripada saudara Azizan misalnya, daripada bacaan sebagai orang luar di dalam daripada parti ini yang banyak membuat penganalisaan politik dalam negara kita ini. Apa agaknya mungkin satu dua ramuan ramuan yang menyebabkan bahawa UMNO ini terus unggul, UMNO ini terus bertenaga, UMNO ini terus ke depan dibandingkan sebagaimana Tan Sri menyebutkan tadi, banyak parti-parti yang sezaman, yang semasa dengannya sama ada sudah pun undur ke belakang ataupun tidak lagi ke depan mentadbir mengurus negara dan sebagainya, tapi tidak seperti UMNO. Mungkin ada dalam bacaan, dalam pengamatan ramuan itu apa disebab? Terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pendapat saya, suatu ramuan yang paling penting yang ada pada UMNO pada ketika ini yang sangat relevan, iaitulah UMNO dilihat sebagai suatu tunjang, suatu tonggak, dan UMNO mempunyai pemimpin yang melahirkan ramai statesman, ramai negarawan. Kita lihat dalam banyak aspek, ramai orang ingin jadi pemimpin tapi tidak ramai yang boleh menjadi seorang negarawan yang mempunyai fikiran seperti seorang statesman. Menjadi seorang pemimpin dalam UMNO bukan sahaja bermaksud dia memimpin organisasi yang namanya wadahnya UMNO, tetapi dia juga dilihat sebagai memimpin sebuah negara bangsa, sebuah nation state yang mewakili semua pihak, sama ada mereka yang menyokong atau mereka yang menentang UMNO. Jadi keunikan yang ada pada UMNO, Datuk, kalau saya boleh lihat, perbezaan mengapa rakyat masih memberi kepercayaan kepada UMNO untuk memimpin dan meneruskan legasi kepimpinan daripada merdeka hingga sekarang ialah wujudnya suatu wadah yang melahirkan statesman. Kita melihat banyak juga parti yang kita lihat sama ada di Malaysia ataupun di luar, mereka ini sampai satu tahap ada yang masih struggling, ada yang masih terkial-kial untuk mencari tapak kerana mereka tidak mempunyai statesman, pemikiran pemimpin yang tidak mempunyai mewakili seorang negarawan. Akhirnya mereka hanya membela sebuah kelompok kecil dan tidak mengambil kira kelompok besar khususnya. Jadi apa yang kita lihat, UMNO mendapat tempat di hati rakyat kerana dia boleh mewakili ke seluruh bangsa, seluruh umat dan pelbagai lapisan umur yang ada. Orang muda juga sokong kepada UMNO, apalagi orang yang dah melalui detik-detik diserang oleh Jepun, dijajah oleh Jepun dan di bawah pengaruh komunis, dan mereka yang menentang Melayan Union sampai ke hari ini jiwa mereka masih kuat dalam UMNO. Itu tidak dilihat balik. Okey. Tan Sri, ini satu konsep yang dibawa oleh saudara Azizan ni. Maknanya untuk kesinambungan kita memerlukan negarawan-negarawan. Kalau tidak negarawan pun fikirnya fikir negarawan, dan juga kita memerlukan pemimpin-pemimpin. Maknanya saudara Azizan membezakan dari negarawan yang menyebabkan sustainability, pemimpin-pemimpin yang berkali come and go begitu, dan pemikirannya pun peringkat kepimpinan. Mungkin pemimpin-pemimpin di peringkat bahagian saja, di peringkat negeri saja, tapi negarawan ni fikirnya, kalau misalnya di dinding di situ, mungkin dia fikir lagi ada 100 dinding lagi di belakang ni, di dinding. Itulah pemikiran negarawan. Saya nak tanya Tan Sri, dalam konteks pemilihan ini 2013 ini dengan kaedah baru yang dibuat oleh UMNO sejak 2009 yang lalu, adakah ini juga akan membantu melahirkan negarawan-negarawan dan pemimpin-pemimpin yang disebut oleh saudara Azizan tadi? Saya rasa bahawa kali ini pemilihan UMNO agak luar biasa sikitlah. Kita mengeksperimentasikan satu pendekatan transformasi politik yang baru. Sebabnya ialah sebelum daripada ini misalnya kepimpinan Melayu yang merupakan tunjang ke pemerintahan negara. Kerana dari UMNO ni kita akan lahir pemimpin yang berkualiti disebutkan oleh saudara Azizan tadi. Dan kita lihat bahawa pemilihan yang telah lalu cuma ditentukan oleh 2,500 orang saja yang menentukan siapa kepimpinan Melayu yang berkualiti untuk negara ini dan bagi rakyatnya yang majmuk, yang majmuk.
Tetapi kali ini, kerana keberanian Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib, saya fikir membuat transformasi politik ini, sistem ini diubah pada keseluruhannya, melibatkan penyertaan ahli-ahli lebih 146,000 sekaligus untuk memilih pemimpin. Jadi dari segi penghayatan demokrasi berparlimen di negara kita, ini adalah merupakan satu kemajuan atau satu progres yang bukan main baik. Daripada base yang kecil ni 2,500 itu kepada 146,000. Walaupun pada asalnya adalah untuk bertujuan untuk membentras politik wang atau rasuah politik ini, tetapi pada masa yang sama kita mencapai juga matlamat mengimarahkan penghayatan demokrasi ini untuk rakyat Malaysia. Ini satu eksperimen yang bagus dan saya rasa insya-Allah UMNO tidak akan lari daripada, walau apa sistem kita gunakan, UMNO telah menjadi relevan sejak ia ditubuhkan oleh Alham Datuk Onn Jaafar 1946, kerana yang pertama kita menekankan perjuangan agama. Perjuangan agama ini amat penting kerana ia tercatat dalam perlembagaan UMNO. Yang kedua, kita memperjuangkan bangsa kita, bangsa Melayu, terutama bangsa Melayu beragama Islam dan rakyat Malaysia pada umumnya. Yang ketiga, kita mempertahankan negara kita. Jadi ini sendi perjuangan yang dipanggilkan nasionalisme. Kalau misalnya dalam parti PAS, kalau kita dengar Nik Aziz cakap, dia kata, ini UMNO ni kebangsaan je. Kebangsaan je. Kita nak Islam. Tetapi konsep UMNO mengenai nasionalisme itu mengandungi di dalamnya 3 perjuangan penting yang complementary antara satu dengan yang lain. Perjuangan agama tidak bermakna kalau tidak ada bangsanya. Perjuangan bangsa tidak ada maknanya kalau tidak ada negaranya. Jadi nasionalisme yang diperjuangkan oleh UMNO itu tunjang-tunjangnya agama, bangsa dan negara. Kerana itu dia relevan. Dan apabila kita mengambil ideologi kesederhanaan, kerana memandangkan masyarakat ke atas kebijaksanaan pemimpin, kesederhanaan ideologi kesederhanaan sebagai landasan kita berjuang ke depan. Sejak kita dilahirkan, sejak Tengku Allahyarham Tengku Abdul Rahman menggubal perlembagaan ini secara multiracial. Wujudnya misalnya kontrak sosial, Joseli, iaitu unjuk anjak bahawa orang Melayu sanggup beri kerakyatan kepada bukan Melayu. Dan orang bukan Melayu memberi ikrar bahawa dia menerima hak-hak Melayu. Dari segi agama, bahasa, bangsa, rajanya tidak boleh dipersoal, dijadikan landasan pembinaan dan penggubalan perlembagaan negara kita hari ini dan pada masa yang akan datang. Selagi ini kita amalkan perjuangan, tidak lari daripada perjuangan untuk mempertahankan agama kita, bangsa kita, tanah air kita. Kita mengambil ideologi kesederhanaan. Makna orang yang tak sederhana terpaksa keluar. Misalnya kita lihat misalnya sama ada leftist kanan sederhana ke ataupun rightist kanan ke dalam laluan kita ni, mereka ni secara terpelanting keluar. Dalam sejarah UMNO 60 tahun yang telah lalu, kita ada parti negara lahir daripada UMNO. Splinter, ada parti PAS lahir daripada UMNO. Kemudian ada parti Semangat 46 lahir daripada UMNO. Kemudian kita ada parti PKR lahir daripada UMNO. Mereka ini sebenarnya tidak dapat menyesuaikan landasan ideologi kesederhanaan ini yang bertunjangkan kepada perjuangan agama, bangsa dan tanah air. Keluarga Bahagia Malaysia.
semangat betul Tan Sri. Saya berasa tadi rasa-rasanya nak interject. Tapi tengok semangat tu. Oh, bukan saja tak sampai hati, takut saya nak interject. Tu. Okey, tapi ada 2-3 perkara yang Tan Sri sebut tadi kan. Pertama sekali ialah transformasi. Maknanya proses untuk menentukan sustainability dan endurance ini salah satu daripadanya transformasi, mentransformasi. Yang kedua, penghayatan demokrasi. Maknanya daripada 2,500 orang diberi peluang untuk memilih, sekarang ni 146,500 orang diberi peluang untuk memilih sampai akar umbi, sampai ke atas. Okey. Kemudian Tan Sri juga menyebutkan ada 3 perkara yang besar yang inilah sebenarnya yang menjadi tulang belakang kepada perjuangannya, iaitu agamanya, bangsa Melayunya dan negaranya. Saya nak tanya sikit komen daripada saudara Azizan tentang transformasi ini. Ini pun pakar transformasi. Ini kalau bagi lecture tentang transformasi ni Tan Sri, tak tahulah saya. Pukul 11 malam mata kita terbeliak mendengarnya. Dari segi transformasi ni yang diwar-warkan, disebut-sebutkan dan sedang dipraktikkan dalam inti parti perjuangan UMNO itu, bagaimana apa peranan transformasi itu? Mungkin transformasi memindahnya, transformasi pemikirannya, transformasi out of the box dan sebagainya. Macam mana saudara Azizan? Saya rasa banyak yang diperkatakan tentang aspek transformasi, dan transformasi ini dia mempunyai life cycle-nya yang tersendiri, dan transformasi ini sepatutnya dapat menganjakkan Parti UMNO sebagai wadah kepada suatu tahap yang lebih baik. Namun pada saya ada beberapa hal yang boleh difikirkan tentang aspek transformasi ini. Dalam hal mewakili pandangan golongan muda, Tan Sri apa yang orang muda sekarang ini melihat ialah bagaimana transformasi ini boleh menunjukkan sikap keterbukaan pihak pimpinan untuk mendengar segala keluhan yang diluahkan oleh pelbagai lapisan. Kalau kita lihat sekarang ini, suatu hal yang ingin saya komen soal keterbukaan. Apakah sejauh mana keterbukaan pihak pimpinan dalam mengalu-ngalukan orang-orang yang bijak pandai, contohnya masuk ke dalam UMNO dan menyuarakan pandangan. Kita melihat dalam kes yang terbaru dalam calon ahli majlis tertinggi, di mana seorang profesor, timbalan naib chancellor ditolak borang keahliannya, sedangkan beliau itu salah seorang pemikir, dan beliau ini boleh saja melompat kalau UMNO tidak menghargai. Dia boleh saja melompat ke dalam parti PAS contohnya dan mewakili suara muda dalam PAS. Jadi menyentuh tentang transformasi, apa yang saya lihat, perkara yang kita perlu sekarang ini ialah bukan saja transformasi dari segi succession planning, dari segi upgradability skill yang ada pada wakil calon. Kalau dulu tak ada yang masters ataupun tak ada yang degree, tak ada yang diploma, sekarang ini kita lihat yang bertanding semuanya dah semakin ramai yang bijak pandai. Tetapi golongan-golongan yang mewakili niche, yang niche yang tertentu dalam masyarakat, seperti profesor ini, saya kira UMNO perlu lebih berlembut, perlu lebih berlembut dan meraihkan lebih ramai pihak-pihak yang lebih bijak pandai, yang lebih vokal untuk masuk, dan ini adalah suatu proses harmonisation untuk lebih memantapkan UMNO supaya UMNO dilihat lebih relevant. Perlu kita ingat 2014 nanti komposisi golongan muda yang akan mengundi akan jauh semakin tinggi daripada PRU 13. Kalau UMNO mengenepikan soal keterbukaan, khususnya menerima masuk golongan profesional yang mempunyai ideologi yang boleh diketengahkan, saya kira ini akan menjadi ancaman pada masa PRU yang ke-14. Saya suka menyebutkan Datuk ini, itu transformasi ni pada pemerhatian saya mempunyai 4 aspek yang penting sekarang ini. Yang bagi saya transformasi ni maknanya kita membuat perubahan, dan perubahan ni ada tambah nilai. Kalau konsep Islam dengan penghijrahan daripada yang kurang baik kepada baik, lebih baik dan sebagainya. Jadi ini konsep transformasi yang dipakai oleh UMNO. Jadi ada beberapa aspek penting yang harus saya fikir ahli-ahli UMNO dan rakyat Malaysia mengetahui. Satu, transformasi yang dibuat oleh Datuk Seri Najib ialah misalnya dari segi kehadiran
generasi muda dalam kepimpinan negara, atau kita panggil peremajaan kepimpinan, rejuvenasi kepimpinan. Saya fikir satu transformasi juga dalam, misalnya dalam masa Allahyarham Tunku Abdul Rahman, Allahyarham Tun Razak, Allahyarham Tun Hussein Awan, Dr. Mahathir, Tuan Dr. Mahathir sendiri, kita lihat memang setiap kali pilihan raya ada berlaku perubahan, generasi muda dimasukkan. Tetapi jumlahnya antara 15 ke 20, 20 ke 15. Tetapi masa Datuk Seri Najib ni, dia membuat keputusan yang agak raksasa, di mana 45%, 40 ke 50, 45% generasi muda diberi peluang. Dari segi terbukaan yang disebut oleh saudara Azizan tadi, itu dah mengambil perhatian tentang generasi muda dengan ekspektasinya mengenai keterbukaan yang berlaku di dalam UMNO. Memberi peluang dalam proses rejuvenasi kepimpinan dengan meletakkan pemimpin muda dalam pilihan raya ialah satu transformasi yang baik. Aspek yang kedua yang saya sebut ialah transformasi sistem pilihan raya ini. 2,500 kepada 146,500 kata Datuk Dr. Hassan tadi. Ini tu transformasi juga. Lebih baik demokrasi yang bersifat seperti ini. Makin ramai makin bagus. Mungkin satu hari itu semua ahli UMNO akan mengundi kepimpinan dia dalam ke arah ini. Yang ketiga ialah transformasi peribadi. Berarti sistem nilai-nilai dalam diri kita. Kita nak lihat bahawa apa yang diharapkan oleh kepimpinan UMNO ialah setiap ahli ini kembali basic, perjuangan basic. Maknanya kita berjuang mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Tidak ada perjuangan yang lebih murni, yang lebih mulia dari mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Karena itu kita mencari keredaan Allah dalam hidup, sisa hidup kita ini, untuk kita menganggap ianya satu fardu kifayah. Yang benar-benar kali itu kita buang masa kita, sumber-sumber kita, duduk, berbincang, bermuzakarah dan sebagainya, kerana mencari keredaan Allah supaya agama kita sentiasa terpelihara, supaya bangsa kita tidak akan dimusnahkan, supaya negara kita tidak dicerobohi dan dijajah pada masa itu. Kembali semangat ini. Memang kebendaan penting, tetapi jangan kebendaan meneraju. Walaupun kita mengalami satu proses kemakmuran yang lebih meningkat kerana dasar-dasar ekonomi kita yang baik selama ini. Tetapi kekayaan, kesenangan, kesejahteraan hidup itu tidak boleh jadi kita tersasar daripada perjuangan berasas agama bangsa mencari keredaan Allah sebagai satu fardu kifayah. Ini transformasi juga. Yang ini banyak orang dah lupa lah. Generasi muda kan yang sedia ada. Yang keempat tu yang last kali saya nak sebutkan ialah transformasi organisasi UMNO itu sendiri. UMNO hari ini dilihat semakin tersisir, marginalized. Makin hebat lagi perjuangan bangsa, agama dan tanah air dan raja-raja Melayu dipersuarakan oleh NGO. Makin kecil nampak UMNO tu. Dia makin tersingkir dan suara tak dengar lagi mungkin. Ini amat berbahaya. Menuju PRU yang ke-14 apabila suara UMNO tidak dilihat dapat menerajui untuk memimpin, untuk mengetuai, untuk melindungi, untuk memelihara kepentingan agama bangsa dan air. Saya takut besok nasib UMNO ni jadi macam Sultan Melaka sekarang, bersemayam dalam muzium-muzium. Bila pelancong tengok, pelawat tengok, kesian pada satu masa dulu ada ketemadunan kerajaan Melayu Melaka 110 tahun. Tinggal nostalgia, tinggal memori saja dalam hal yang demikian. Kecuali kita transformasi, UMNO mesti turun ke bawah, membela rakyat. Dapat dilihat masalah nelayan, masalah ibu tunggal, masalah guru, penjajah, pekebun kecil, petani. Mesti diselesaikan dalam mesyuarat bulanan UMNO. Cawangan, bahagian dan negeri. Sentiasa saja masalah rakyat ini bukan masalah berapa nak cari saham, berapa nak cari syarikat, berapa nak cari projek kontrak, nak cari konsesi dan sebagainya. Kita nak cari ini adalah masalah rakyat ni. Dan ujung perjalanan kita menuju PRU yang ke-14 ini, orang tengok, hebat UMNO sebenarnya turun ini. Mengisi kekosongan. UMNO membela kita. UMNO mempertahankan agama. UMNO mempertahankan. Kalau ada NGO, bukan kita nak belaga. Kerjasama. Satu complementarity dalam perjuangan untuk mempertahankan negara. Dari 4 komponen transformasi ini amat penting untuk menyelamatkan UMNO dari tenggelam di hujung PRU ke-13 apabila sampai masanya. Tan Sri,
apa yang Tan Sri sebut itu ialah kalau itu sebenarnya yang terpraktik, itu sebenarnya yang tertonjol, itu sebenarnya yang tergambar, image itu yang tergambar, saya fikir rakyat saya fikir tidak ada masalah untuk menerima UMNO, menerima Barisan Nasional Ibun dalam pilihan raya dan sebagainya. Tetapi apa yang disebutkan Tun Dr. Mahathir menyebutkan dalam blog dia, Check That, dia risau tentang sekatan-sekatan yang dibuat di peringkat bahagian misalnya yang tidak menggalakkan menutup pintu-pintu orang muda, orang-orang berkaliber, orang-orang qualified untuk masuk dalam UMNO. Akhirnya sebagaimana salah seorang teman yang datang dalam program ini, Tan Sri mengatakan, di Dewan Rakyat kita lihat pembangkang rata-ratanya umur 30-an dan 40-an, rata-ratanya. Tapi di satu tempat yang lain kita tengok di other aisle kita tengok umur-umur yang agak lebih dewasa daripada itu. Dan oleh kerana mereka muda, ideanya pun muda. Oleh kerana mereka muda, dinamismenya pun muda. Oleh kerana mereka muda, kita dapati pengaruh kemudaan itu terpancar di parlimen. Jadi macam mana untuk PRU yang ke-14 ini khususnya untuk survival UMNO ini yang disebutkan oleh Tan Sri tadi, 4 perkara transformasi dan sebagainya itu, adakah itu menjadi ramuan nanti untuk mereka menuju kepada PRU ke-14 itu? Saya yakin dengan apa yang disebut dalam proses transformasi itu tadi, Datuk Tan Sri. Tetapi untuk PRU yang ke-14, mereka yang akan menang ialah mereka yang lebih hampir kepada rakyat. Apa yang mereka protes di dalam PRU yang ke-13, bagaimana susahnya rakyat nak berjumpa dengan pemimpin, bagaimana susahnya rakyat nak bertemu dengan pegawai kerajaan, akhirnya dimanifestasi, ditranslatekan dalam bentuk undi dan mereka protes, especially kepada golongan-golongan middle class. Jadi perlu untuk survival UMNO pada pilihan raya umum yang ke-14 nanti ialah siapa pun yang akan menjadi calon dan bakal calon, bagus kalau lebih banyak komposisi diberi kepada orang muda supaya lebih meremajakan UMNO, menambahkan hayat UMNO itu, dan yang paling penting ialah mereka harus turun menjadi hamba kepada rakyat, bukannya duduk di atas kursi empuk menanti apakah benefit, apakah faedah yang mereka akan dapat. Merakyatkan UMNO itu satu agenda yang sangat penting. Saya yakin kalau ini boleh dilakukan, golongan muda tidak akan segan-segan untuk menyokong kepada wadah parti UMNO di masa depan. Tan Sri, agaknya dalam masa betul-betul dalam 30 saat begitu Tan Sri, apakah agaknya Tan Sri nak berikan kepada para penonton yang sama-sama menyaksikan program ini sedikit sentuhan Tan Sri yang terakhirnya tentang tajuk yang kita bincangkan? Saya berpendapat bahawa pengistirafan dan penghargaan diberi generasi muda oleh UMNO sekarang ini, khususnya dalam pilihan raya, dan harapan kita bahawa generasi muda ini akan benar-benar membawa satu perubahan barulah di dalam senario politik UMNO itu. Kita nak lihat bahawa bukan saja mereka diberi peluang macam yang ada sekarang ini, tapi mereka macam disebut oleh saudara Azizan tadi, berjiwa rakyat, turun ke bawah dan memperjuangkan untung nasib rakyat secara praktikal, secara yang dapat dilihat dan dirasai oleh orang ini. Oleh sebab itu, generasi muda di dalam UMNO ini yang diberi kepercayaan sekarang oleh pucuk pimpinan negara juga mempunyai satu lagi tanggungjawab yang amat besar, iaitu dia mesti membuat sesuatu, merancang sesuatu yang boleh menembusi dan menggempur generasi muda yang telah tersasar, yang ada di dalam Pakatan Rakyat ataupun dalam PKR atau dalam PAS itu, untuk meyakinkan bahawa UMNO ini ialah satu jambatan, satu mekanisme, satu landasan yang boleh membawa cita-cita bangsa Melayu beragama Islam di tanah air kita ini menuju kepada pengrealisasian wawasan tersebut. Kerana dia telah proof, dia telah buktikan selama 56 tahun misalnya negara ini diduduki oleh orang Melayu yang miskin, papa, kedana, jahil, terpinggir, terhina, terpijak. Kita berubahkan dengan kepimpinan UMNO, berubahkan untung nasib dalam 56 tahun. Sekarang kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa yang lain. Bukannya calang-calang sejarah yang telah kita... Eropah mengambil 200 tahun selepas revolusi industri untuk memperbetulkan masyarakat apa yang kita lihat sekarang. Dari kerana itu kita bersyukur. Jadi kun fayakun. Perdana Menteri kita Allah Rahman Tengku Abdul Rahman Putra, Tun Razak, Tun Hussein On, Tun Mahathir, Pak Lah sampai sekarang ini, saya nanti meletakkan perjuangan rakyat itu kepada tahap prioritas yang penting.
Karena itu tidak ada keyakinan lain daripada kita bahawa UMNO ini mampu untuk memenuhi segala hasrat dan cita-cita kita sebagai perjuangan jati ini sekarang. Itu dah orang kata parallel dengan UMNO, tetapi merupakan satu gerakan yang lebih berakar umbi. Jadi kita boleh sama bergerak sebagai satu complementarity menuju matlamat yang sama cara kita. Jadi saya berharaplah generasi muda kita dan UMNO dapat membuat transformasi ini selepas pemilihan raya pilihan raya parti ini, kita ubah imej kita lah. Jangan UMNO ni kata sombong, bongkak, gila jawatan, nak cari projek saja, bila menang kejar kontraktor Cina sana sini dan sebagainya. Ini mesti diubah. Dan orang boleh mendengar kita. Saya kata turun ke bawah kita, semua suara rakyat tadi boleh didengari dan didengari dalam mesyuarat yang diadakan tiap-tiap bulan dan tindakan diambil daripada perangkat-perangkat itu menyelesaikan masalah itu. Kalau ini dapat kita laksanakan, insya-Allah kita akan mempunyai satu kebangkitan yang hebat, satu tsunami Melayu lah. Ini dulu sebelum tu PRU yang ke-12 tsunami India dengan Hindrafia. Sekarang ni tsunami Tionghoa dengan kuasa ekonomi dia. Hari ini insya-Allah kalau kita ikut transformasi yang telah disarankan oleh Pucuk Pimpinan, insya-Allah tsunami Melayu Islam akan kita lihat pada PRU yang ke-14 akan datang. Itu saya gulung lagi. Cukup, masya-Allah. Saya rasa berpeluh di dalam ni. Saudara dan saudari yang hormati sekalian, para penonton ya. Rasanya masa sangat mencemburui kita. Setengah jam ya kita berbincang, alhamdulillah, dengan pertukaran pendapat, engagement yang begitu baik. Tan Srinya dan saudara azizannya sudah tentu para penonton ingin mengikutinya lagi, ingin mendengarnya lagi, ingin menontonnya lagi. Jangan lupa, kita memerlukan insya-Allah orang-orang yang seperti yang berada di hadapan ini untuk terus bersama dengan kita, untuk terus menerajui negara ini bagi membolehkan apa yang disebutkan, apa yang dihabamkan tadi bersama-sama dengan kita, supaya itu dapat direalisasikan demi insya-Allah Islamnya, demi bangsa Melayunya, demi kesegeratan penduduk di Malaysia ini, dan akhirnya demi untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu para penonton. Terima kasih kepada Tan Sri Abdul Rahim Tan Bicik. Terima kasih kepada saudara Azizan, dan kita mengucapkan para penonton jangan lupa terus bersama-sama dengan Telagah terbitan daripada IMR TV ini insya-Allah. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.